Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpagi-pagilah anda. Artinya bangun pagi-pagi, bersihkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara kelebihan di waktu pagi begini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan malaikat rahmatnya. Malaikat membawa rezeki untuk mencari orang-orang yang layak dan berhak menerima rezekinya. Tapi kalau sampai pagi ini kita masih tidur lagi, masih ada orang yang di atas katil lagi, maka orang ini menolak rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kelebihan waktu pagi, di mana di waktu inilah Allah akan menentukan rezeki untuk seorang manusia. Maka kita bersedialah untuk menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa untuk pagi ini dalam rancangan muqaddimah kita akan bicarakan satu topik atau tajuk, yaitu hikmah di sebalik perkahwinan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah benar ada hikmah di sebalik perkahwinan? Ini merupakan satu persoalan yang sukar untuk dijawab. Dan mungkin ramai yang tidak boleh menjawab. Kerana mungkin setengah individu beranggapan bahawa berkahwin itu merupakan satu keseronokan. Berkahwin untuk bersonok-sonok. Berkahwin untuk memuaskan nafsu. Saya rasa kalau itulah pengertiannya, itu bukan tujuan perkahwinan disyariatkan. Sebenarnya Islam tidak mensyariatkan perkahwinan, melainkan ada hikmah-hikmah yang tersendiri di sebalik perkahwinan itu. Ulama-ulama menggariskan beberapa hikmah, banyak hikmah di sebalik perkahwinan yang sepatutnya sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita hayati. Di antaranya pertama sekali, ada ulama mengatakan bahawa hikmah di sebalik perkahwinan itu ialah bertujuan untuk menentukan nasab dan keturunan. Untuk menentukan nasab dan keturunan. Kita tidak berlaku seperti masyarakat jahiliah, masyarakat sebelum Islam, di mana mengikut sejarah wanita-wanita jahiliah tak payah berkahwin, bahkan lelaki jahiliah tak payah berkahwin, tetapi hanya memadai dengan cara, kalau seorang wanita memerlukan lelaki yang dia anggap sebagai suami dia, dia tulis di depan rumah dia, welcome, selamat datang, marhaban. Artinya semua lelaki boleh datang jumpa dia, semua lelaki boleh meniduri dia, kita dengan syarat. Kalau 10 lelaki yang datang meniduri dia, ditakdir kalau dia mengandung, maka perempuan berhak menentukan mana satukah di antara 10 lelaki tadi yang akan jadi bapa pada anaknya. Apakah itu dikatakan nasab? Maka sebab itulah Islam mensyariatkan perkahwinan, kerana melalui berkahwin, jika perempuan itu mengandung dan beranak, maka bapa sudah ada. Itu artinya untuk menentukan nasab dan keturunan, siapakah bapa sebenar bagi si anak ini. Maka sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau terlihat dalam surah Al-Ahzab ayat 5 contohnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'akum fa akhwanukum fid din wa mawalikum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, binkalah mereka dengan bapa mereka yang sebenar. Itulah cara yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak tahu siapa bapa mereka, maka anggap mereka sebagai saudara-saudara dalam agama kamu, saudara seagama. Atau anggap mereka sebagai maula-maula kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini seolah-olah memperkuatkan dalil yang mengatakan bahawa melalui perkahwinan yang di antara hikmahnya ialah untuk menentukan nasab. Jadi bila kita berkahwin, perempuan itu mengandung, maka ada bapaknya yang sah. Atau yang diistilah hari ini sebagai anak yang sah taraf atau bapa yang sah taraf. Sebab itulah hari ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
fatwa telah mengeluarkan, telah mengatakan bahawa jika sekiranya sepasang laki perempuan berkahwin, tiba-tiba lepas mereka berkahwin, sampailah jangka masa 6 bulan 1 lahzah. 6 bulan 1 lahzah. 6 bulan lebih sikit. Tiba-tiba perempuan itu melahirkan anak. Maka anak itu boleh dibinkan dengan laki berkahwin dengan dia. Tetapi selepas berkahwin baru 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan dah beranak, maka tidak boleh dibinkan dengan laki berkahwin dengan perempuan itu. Maka sebab itulah kenapa Islam mensyariatkan perkahwinan untuk menentukan nasab. Jadi untuk menentukan nasab tujuannya supaya bila lelaki itu meninggal dunia, siapa berhak menerima harta pusakanya, dan banyak kaitan dengan soal nasab. Soal pusaka, soal wali dan bagai-bagai lagi. Maka itu di antara tujuan kenapa Islam mensyariatkan perkahwinan. Yang penting ialah nasab. Jadi bila ada nasab bapa, maka boleh dibinkan dengan bapa. Kalau si anak atau perempuan yang bakal menjadi wali pernikahannya ialah bapa yang sah, bukan bapa angkatnya dan bukan orang lain. Tapi malangnya hari ini terkadang ada orang yang ambil anak angkat, anak orang lain dibinkan dengan bin dia. Bila besar diwalikan pernikahannya, mana sah? Tidak sah. Itu di antara hikmah di sebalik perkahwinan. Sehingga Islam mengatakan bahawa kalau kita ada anak angkat sekalipun, jangan binkan bin kita, bin bapa dia. Tetapi kalau kita tak tahu siapa bapa dia, maka kita anggap saudara kita, ataupun anggap sebagai maula. Maula biasanya muslimin dirahmati Allah. Perkataan maula ini di kalangan masyarakat Arab, kalau ada seorang daripada suku kabilah, suku kaum lain masuk dalam suku kaum lain, maka orang itu dianggap sebagai maula. Yang kedua, bila seorang hamba dibebaskan, dimerdekakan oleh tuannya, selepas dimerdekakan, maka hamba itu dianggap maula kepada tuannya, sebagai maula. Kalau dia terus hidup sama tuannya, boleh sipulan, maula sipulan. Tapi ini jarang kita gunakan benda ini. Walau bagaimanapun, ini sebahagian di antara hikmah di sebalik perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan insya-Allah kita akan bicarakan banyak lagi mengenai hikmah-hikmah di sebalik perkahwinan, dan saya harap tuan-tuan jangan ke mana-mana, sebab banyak perkara yang akan dibicarakan khusus tentang hikmah di sebalik perkahwinan. Dan insya-Allah kembali selepas ini bertemu lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini tentang hikmah di sebalik perkahwinan, dan mungkin ramai yang tidak menyedarinya. Sebelum ini saya menyebut yang pertama sekali ialah untuk menentukan nasab dan keturunan, supaya seorang manusia itu ada bapaknya, untuk mengesahkan siapa bapak sebenarnya. Yang kedua ialah untuk menentukan penerima pusaka, atau untuk menentukan waris-waris yang berhak menerima pusakanya. Kerana mungkin dalam suasana begini, bila seorang meninggal dunia ada harta yang banyak, bukan sebarang orang boleh menerima harta pusakanya. Maka sebab itulah melalui proses perkahwinan kita boleh menentukan siapakah orang-orang yang berhak menerima harta pusaka peninggalannya. Itu tujuan perkahwinan. Maka sebab itulah bila kita katakan saya berkahwin, bila saya berkahwin, saya sudah ada isteri. Bila saya meninggal dunia, tak nak lagi sekarang ni, belum lagi lah. Kalau suami meninggal dunia, paling tidak isterinya merupakan orang yang pertama yang berhak menerima harta pusakanya. Tetapi tanpa perkahwinan, kalau seorang tidak berkahwin, menyimpan 10 perempuan sebagai gundik, tak kira lah. Tapi kalau dia meninggal dunia, perempuan tak berhak menerima harta pusakanya. Maka sebab itulah Islam mensyariatkan perkahwinan supaya harta tidak berpindah sewinang-winangnya kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Walaupun kita tahu orang-orang yang tunggal, orang-orang yang wakalah, orang-orang yang tidak ada waris, Baitul Mal merupakan pihak yang berhak menerima harta pusakanya. Tetapi Allah masih mengendaki supaya sebahagian harta-harta ini berpindah semanusia. Maka sebab itulah melalui proses perkahwinan, bila sudah berkahwin, sudah ada isteri, sudah ada suami, dan sudah ada anak-anak, sudah ada zuriat, maka inilah dia orang-orang yang akan berhak
menerima harta pusaka peninggalan si mati itu. Hanya dengan perkahwinan saja. Tanpa berkahwin tidak boleh. Maka sebab itu hari ini kadang-kadang berlaku masalah harta, masalah pusaka. Kerana bila berlaku kematian seorang manusia, kadang-kadang datang orang menuntut yang tak berhak menuntut, dia tuntut. Kadang-kadang orang tak berhak mengambil, dia ambil. Contohnya, kita katakanlah contohnya, kalau saya bela anak angkat, bukan keluarga saya, bukan anak saya, cuma anak angkat saya, walaupun saya bela pada kecil sampai ke besar, bila saya meninggal dunia, dia tak berhak menerima harta pusaka saya, sebab dia bukan waris saya. Dia tetap orang asing dalam keluarga saya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Islam mensyariatkan perkahwinan supaya hasil perkahwinan ini akan menentukan waris-waris orang-orang yang berhak menerima harta pusaka. Maka sebab itu harta akan diagih kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw katsur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi anak lelaki ada habuan daripada harta pusaka peninggalan kedua orang tuanya dan juga kaum kerabat. Begitu anak perempuan, dia juga ada habuan daripada harta pusaka peninggalan ibu bapaknya dan kaum kerabatnya. Cuma ada kurang, ada lebih. Mungkin anak lelaki akan mendapat lebih daripada anak perempuan. Walau bagaimanapun, Allah kata nasiban mafruḍa, yang masing-masing akan menerima habuan-habuan berdasar Allah tentukan. Allah tentu dah orang ini dapat banyak ini, orang ini akan dapat banyak ini. Maka sebab itu hanya melalui proses perkahwinan saja harta akan diagih mengikut hukum faraid seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di antara yang ketiga, hikmah di sebalik perkahwinan ialah untuk melahirkan zuriat dan keturunan. Untuk melahirkan zuriat dan keturunan. Sebab itu Islam menggalakkan kita berkahwin supaya beranak pinak. Sebab itu ulama-ulama mengatakan kalau ada orang berkahwin tak nak anak, salah tu. Mana boleh kahwin tak nak anak? Kita kahwin produk banyak-banyak. Sebab tu saya, Masya Allah, saya pujilah orang Jawa ni. Minta maaf lah orang Jawa. Saya puji orang Jawa. Sebab saya melahirkan zuriat, Masya Allah, orang Jawa lah. Kadang-kadang berjumpa seorang wak, tanya, wak, berapa anak wak? Oh, tak ramai, sedikit. Berapa? 15. 15 sikit. Kita 3 orang ada banyak dah. Ini yang Islam tak? Sebab ini di antara syariat perkahwinan untuk melahirkan zuriat dan keturunan. Dalam hadis Nabi dalam Quran banyak menyebut. Di antaranya qala Rasul tanakahu takatsar fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi kata berkahwinlah kamu, perbanyakkan zuriat kamu, perbanyakkan anak-anak kamu. Produk sampai 1 dozen, 2 dozen. Itu yang Nabi nak. Kerana fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku di hari kiamat nanti akan merasa bangga dengan kamu kerana banyak umat. Jadi Nabi akan merasa bangga bila umat dia banyak. Maka sebab itulah bila Islam mensyariatkan perkahwinan, bila kita berkahwin, jangan soal anak berapa. Ini masalah. Sebab itulah hukum mengatakan bahawa tahdid an-nasal salah. Tapi tanzim an-nasal tidak salah. Apa bezanya? Tahdid an-nasal artinya bila dia berkahwin dia pakat abang kata kita nak anak apa orang, abang fikir abang ingat 2 orang cukup lah kot. Dia pun kata adik ingat itu 2 orang cukup lah kot. Main kot-kot aja, dia nak 2 orang saja. Bila kahwin dia nak 2 orang sahaja anak. Itu namanya tahdid an-nasal. Itu haram hukumnya, salah hukumnya. Tetapi tanzim an-nasal, menyusun, itu tak diharuskan. Artinya kita rancang 2 tahun seorang, 3 tahun seorang, itu boleh. Itu diharuskan. Maka sebab itulah dalam Islam, kalau ada orang berkahwin tetapi tidak mahu anak, tidak perlu anak, tidak perlu zuriat, maka perkahwinan itu termasuk dalam perkahwinan mut'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita berkahwin, kita produk anak banyak-banyak, insya-Allah mudah-mudahan Rasulullah akan bangga dengan kita kerana banyak zuriatnya di kiamat nanti. Jangan ke mana-mana.
Ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi. Kita masih lagi bicarakan soal hikmah di sebalik perkahwinan yang disyariatkan. Di antaranya mengikut penjelasan para ulama, di antara hikmah yang terkandung di sebalik perkahwinan ialah melalui perkahwinan akan terhalanglah orang yang berkahwin itu terlibat secara langsung dengan pelakuan zina dan pelacuran. Maka sebab itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ada menyebut dengan sabdanya, qala Rasul ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah faltazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud Nabi tujukan khusus hadis ini pada remaja. Kata Nabi, wahai sekalian remaja, wahai beliawanis, pemuda-pemudi, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk berkahwin, mampu dari segi fizikal, mampu dari segi material, badan sihat, duit banyak, Masya Allah, kahwinlah. Jangan tunggu lama-lama. Nabi suruh kahwin. Ya, kerana melalui perkahwinan, kata Nabi, akan terhalanglah pandangan mata. Ini selama ni kalau belum kahwin, memandang orang, tengok orang, jelin orang, buat apa. Jadi bila kita berkahwin, maka terhalanglah mata kita daripada memandang perkara-perkara yang tak dibenarkan. Bagi kita sudah ada pasangan, sudah ada isteri, sudah ada suami. Begitu juga kata Nabi, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, dan terkawal kehormatan diri kita. Artinya bila mana kita berkahwin, kita tidak akan terlibat lagi dengan soal perzinaan. Kita akan melakukan lagi perkara-perkara sumbang. Bagi kita sudah ada pasangan, bagi kita sudah berkahwin, kita sudah ada suami yang sah, kita sudah ada isteri yang sah. Apa perlu kepada perempuan lain, perlu laki lain yang bukan suami kita, bukan isteri kita? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah di antara hikmah yang perlu kita pahami. Sebab melalui perkahwinan sepatutnya tidak berlaku lagi perkara-perkara sumbang, perkara yang di luar-luar pikiran kita. Tapi malangnya, kenapa masih berlaku pada hari ini? Ada orang-orang yang berkahwin, ya masih ada pasangan, masih mencari makan di luar. Ada suami-suami yang ada isteri di rumah, yang cantik, lawa, Masya Allah, tapi masih lagi mencari perempuan di luar. Kadang-kadang mengaku bujang tu. Bahkan ada segelintir isteri yang ada suami di rumah handsome, suami yang handsome, kacak, bergaya, tapi masih cari lagi lelaki di luar. Untuk apa? Dan mengaku gadis. Padahal kalau kita kaji balik hikmah perkahwinan ini, akan terhalanglah kita daripada berlaku benda-benda curang. Tapi kenapa masih berlaku? Ini persoalannya. Mudah-mudahan kita fikirlah bersama, renunglah bersama. Sebab kalau Islam sendiri menetapkan hikmah ini di sebalik perkahwinan, patuhi, kita kena patuhi. Kita sudah ada pasangan kita, apa perlu kepada orang lain? Itu di antara hikmah kenapa Allah mensyariatkan perkahwinan. Dan akhir sekali mengikut keterangan para ulama mengatakan bahawa di antara hikmah kebaikan di sebalik perkahwinan ini adalah untuk mewujudkan suasana hidup yang aman, hidup yang tenteram, harmoni, damai, bahagia. Seperti mana Allah sebut dengan firman dalam surah Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin tafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah ialah ia menjadi untuk kamu pasangan-pasangan. Artinya lelaki pasangan dia perempuan, perempuan pasangan dia lelaki, bukan lelaki pasangannya lelaki, bukan perempuan pasangan bagi perempuan. Itu salah tu. Pasangan laki perempuan, pasangan perempuan laki. Tujuannya litaskunu ilaiha. Melalui perkahwinan, percantuman laki perempuan ini dalam konsep perkahwinan akan melahir hidup yang sakinah. Ibu perkataan sakinah, litaskunu ilaiha, supaya si perempuan rasa tenang di samping suaminya, suami rasa tenang di sisi isterinya. Ini tujuan perkahwinan, ini hikmahnya. Lepas itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sifat semula jadi. Melalui proses perkahwinan Allah akan tambahkan dalam diri manusia itu yang berkahwin itu perasaan rahmah dan mawaddah. Ini
menurut sifat fitrah semula jadi. Orang yang berkahwin melalui ijab kabul yang sah, secara otomatik Allah akan cambahkan dalam diri mereka itu sifat-sifat mawaddah warahmah, sifat kasih sayang, sifat belas kasihan, sifat kasih mengasihani, cinta mencintai. Itu hikmah perkahwinan. Tapi kadang-kadang kalau berkahwin berperang macam perang dunia kedua, buat apa? Maka sebab itulah ulama-ulama menetapkan hikmah di sebalik perkahwinan. InsyaAllah mudah-mudahan kita tercapai hikmah ini dalam kehidupan kita. Jadi untuk akhiri, untuk kesimpulannya, muslim-muslim rahmati Allah, kita mesti ingat bahawa kita berkahwin bukan untuk bersonok-sonok. Kita berkahwin bukan untuk enjoy. Tetapi kita berkahwin bertujuannya untuk mencapai hikmah-hikmah 4 perkara yang saya terangkan tadi. Mudah-mudahan kita akan tercapai dalam kehidupan kita insyaAllah. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurnia kehidupan kami dalam keluarga ini, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan yang soleh-soleh sebagai penyembang warisan untuk bakal mewarisi generasi hadapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami segala kebaikan dunia, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada segala keburukan dan kejahatan, daripada makhluk bernama insan maupun syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala keburukan dan bahaya, agar hidup kami lebih tenteram dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami menyerahkan segala urusan kami, dan kepadamu lah kami menyerahkan dan bertawakal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.